Baik, Alhamdulillah dalam segmen Elit Rohani pada hari ini kita akan memperkatakan mengenai dengan Tarbiyah An-Nafs 3.0 Muraqabah An-Nafs. Ya, bersama dengan Yang Mulia Dr. Hajah Masuriati binti Haji Yahya, Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Bersua kita kembali ya, dan kali ini akan memperkatakan mengenai dengan muraqabah al-nafs ya. Jadi saya sendiri pun kurang mengetahui apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan muraqabah ini. Mungkin ramai juga di antara penonton kita yang mungkin belum tahu ya apa yang dimaksudkan dengan muraqabah ini. Jadi sebagai mukadimah awal, mungkin doktor boleh menjelaskan kepada kita sebenarnya apa definisi muraqabah ini. Baik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana litafaqquh fid din wa ja'alana min ahli al-istiqamah wal hidayah bi mahdhi fadlihi wa karamihi wa faddalana bil ilmi alladhi huwa mirathul anbiya'i wal mursalin wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi warrathal ilma wa hatha ala dirasatihi wa ala alihi wa ashabil kiram. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah, insya-Allah dalam segmen Elit Rohani kali ini kita akan membincangkan tentang muraqabah di dalam tarbiyah an-nafs. Dan insya-Allah kita akan cuba memperhalusi sedikit mengenai dengan apa yang dimaksudkan dengan muraqabah ini tadi. Baik, sebagai definisi muraqabah ni ia maksudnya adalah kita ni meletakkan ataupun kita ni memberikan pengertian sentiasa menjaga, sentiasa melihara dan dengan tujuan untuk kita ni mengamati, memastikan kita ni punya matlamat dan tujuan tu sampai. Dan dari segi istilah juga, muraqabah ni yang merupakan salah satu bentuk pemikiran yang lahir dari hati yang sentiasa bersifat mempunyai kesedaran diri bahawa ianya selalu berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan sentiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, muraqabah ini adalah satu keyakinan kita ni juga sebenarnya. Keyakinan kita ni yang sangat tinggi, memang kita ni itu yakin maksudnya kita ni itu sedang diperhatikan dan diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa jua yang kita ni lakukan. Macam tu. Jadi selain muraqabah ni juga ia dalam dari sudut pandangan orang-orang tasawuf, okey, muraqabah ni adalah dilihat sebagai satu makam ataupun kedudukan. Dan ini biasanya akan diketahui akan dipelajari oleh orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf. Itu yang dimaksudkan dengan sedikit sebanyaklah mengenai dengan muraqabah tadi. Yang penting muraqabah ini ialah membentuk kita ni supaya kita itu mengetahui bahawasanya Allah sedang mengawasi dan memperhatikan setiap gerak-gerik kita ni. Itu yang dimaksudkan muraqabah. Alhamdulillah ya. Sikit sebanyak daripada definisi yang telah pun diterangkan tadi, kita ni tahu antara perbezaan antara muhasabah dan muraqabah ya. Muraqabah ini lebih kepada pemikiran yang kita ni ada selain daripada mempunyai kesedaran diri, satu keyakinan bahawasanya Allah senantiasa memperhatikan apapun yang kita ni lakukan. Dan apa pula yang boleh kita ni kaitkan dengan muraqabah ini dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah? Baik, di dalam Al-Quran ada disebutkan mengenai dengan muraqabah ini juga menerusi ayat ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Qaf ayat 17 dan juga 18. Okey. Sebagaimana tadi disebutkan, muraqabah ini adalah merupakan satu keyakinan yang terbina di dalam diri kita sendiri, iaitu kita yakin bahawasanya Allah sedang memerhatikan dan mengawasi setiap gerak-gerik kita ni. Dan di dalam firman Allah SWT tadi yang saya sebutkan itu dalam surah Qaf ayat 17 hingga 18 itu,
Yang lebih kurang terjemahannya tu adalah menyebutkan ketika dua malaikat yang ditugaskan untuk mencatat setiap amal manusia yang apabila diorang bertemu, saling bertemu, yang satu akan berada di sebelah kanan kita ni dan yang satu lagi akan berada di sebelah kiri kita ni. Jadi itulah lebih kurang yang dimaksudkan dengan ayat dalam surah Qaf ayat 17 hingga 18. Yeah. Dan sementara juga muraqabah itu memang ia adalah merupakan satu kedudukan yang terpuji, satu maqam yang terpuji dan merupakan pangkat yang mulia dan juga derajat yang paling tinggi. Dan muraqabah ini juga memang ada disebutkan menerusi as-sunnah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ada menyebutkan, baginda Rasulullah SAW ada menyebutkan al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bermaksud ihsan adalah pengabdian kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana sebab tu kita ni mengabdikan diri kita ni tu, kita ni seakan-akan merasa bahwasanya Allah sedang melihat kita ni dan memerhatikan kita ni, ada perasaan macam tu. Dan sekiranya Allah tidak melihat pun, setentunya dan sekiranya kalau kita ni tidak melihat, tapi sudah pasti Allah tetap melihat kita ni, sedang mengawasi segala gerak-gerik kita ni itu sebenarnya. Ya, betul ya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat ya dalam apapun tindak tanduk yang kita ni lakukan di dalam kehidupan kita ni ya. Jika kita ni berfikiran ya malaikat mungkar dan juga nangkir ya yang mencatat segala amal kita ni ya, pastinya apa yang kita ni lakukan baik ataupun buruk pasti akan dicatat ya dan juga akan disampaikan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang kita ni lakukan ya. Jadi ingin kita ketahui ni doktor ya, kepentingan muraqabah ini. Kenapa kita ni perlu ada sifat muraqabah ini? Okey, baik. Tajuk muraqabah ni memang satu topik yang saya sangat suka bawakan, sebab jarang sekali kita ni membahaskan tajuk muraqabah ni. Ia berkaitan dengan sifat yang ada dalam diri kita ni itu. Sebaik-baiknya dalam diri kita itu sudah ada secara automatically terdidik. Asal tadi membuat sesuatu, okey, Allah sedang melihat kita ni. Andai atu ada dalam diri kita ni, insya-Allah keyakinan kita ni terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kita ni terhadap Allah Subhanahu Wa Taala akan kukuh, teguh macam tu. Jadi ada hubung kait dengan subjek tauhid sebenarnya. Kemudian dalam hal ini akan mempertingkatkan kita ni punya ketakwaan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimaksudkan takwa itu ialah akan ada sifat ataupun rasa gerun, rasa khauf dalam diri kita ni. Artinya anda kita akan melakukan sesuatu, anda kita akan bercakap sesuatu, kita ni harus memikirkan bahasanya apa yang kita buat ni, apa yang kita cakap ni pasti Allah sedang melihat kita ni. Allah sedang perhitung kita ni, mengawasi segala-galanya. Betul. Kemudian setelah mampu memperkokohkan ketakwaan, keimanan kita ni, jadi akan mempertingkatkan kita punya ketakwaan, dan dengan sendirinya kita ni akan sentiasa melakukan ketaatan dan sentiasa mengawasi diri kita ni lah. Jadi kita ni akan terhindar insya-Allah daripada melakukan sebarang dosa lah, ataupun yalah, kadang-kadang dosa ni kan ada dosa besar, ada dosa kecil lah. Jadi kita ni akan sentiasa awas dengan perkara macam tu. Dan akhirnya dengan keadaan tadi itu, kita ni dapat memertabatkan sendiri perbuatan sikap kita ni amal ma'ruf nahi mungkar, dan akhirnya akan menyebabkan ataupun akan membuatkan kita ni mempunyai sifat sentiasa rasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah di antara kepentingan kenapa perlunya ada muraqabah itu dalam diri kita sendiri. Baik ya. Barangkali dari pendapat doktor sendiri, dalam agama ini perlu ada wasatiyah ya. Apa yang dikatakan seperti keseimbangan dalam kehidupan. Hubungan kehidupan seorang manusia itu kepentingannya juga selain daripada mempercayai dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai panduan hidup. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah kita ni jaga. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia juga kita ni jaga. Kalau hubungan dengan Allah tu sudah di garis pandukan, tidak adanya orang diskaun sebenarnya. Tetapi dengan manusia tu barangkali di sini kita melihat muraqabah itu penting juga untuk kita ni dapat mengawal diri kita ni dan membentuk jiwa kita ni, rohani kita ni agar dapat
menjadi seorang insan yang benar-benar berguna, bukan hanya di dunia tetapi sebagai satu pelaburan di akhirat kelak. Pendapat yang mulia Doktor. Baik, bertanya pendapat. Okay. Baik, insyaAllah saya akan berikan jawapan yang mungkin mudah-mudahan baik, mudah-mudahan bermanfaat juga. Okey, dalam bercakap tentang wasatiyah tadi, dalam bercakap tentang wasatiyah, dan kita ni meletakkan wasatiyah ni tadi di dalam muraqabah ni tadi. Baik, setentunya muraqabah ni sama sekali, yang pertama harus kita tahu, tidak akan mengurangkan sedikit pun sama ada dalam bentuk wasatiyah ataupun apalagi dalam memenuhi keimanan. Sebab dalam cerita memenuhi keimanan tidak ada mungkin ukuran pertengahan, tidak ada separuh-separuh. Okey. Sebab iman kita itu diukur sangat tinggi, dan kita ni harus tahu juga iman ini memang kedudukannya ada kalanya turun, ada kalanya naik. Jadi dalam hal muraqabah ni, dalam kita ni kan juga berwasatiyah tadi mungkin agak sukar untuk kita ni melihat mengukur di mana pertengahannya kan. Okey. Jadi apa yang perlu kita ni buat ialah kita ni berterusan dalam mempertingkatkan muraqabah. Pertama-tama tadi kan maksud muraqabah itu adalah sentiasa kita ni meyakini bahwasanya kita ni sentiasa sedang di dalam pengawasan dan pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi saya rasa sukar untuk kita ni membuat setengah-setengah, okey, wasatiyah dalam hal itu. Namun dalam keadaan dari segi hubungan, okey, dari segi hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama sudah kita jaga dengan muraqabah tadi, dan dengan hubungan kita ni sesama manusia yang penting, okey, kerana ia akan memberi natijah, memberi natijah kepada untuk bermuraqabah tadi itu. Okey, kalau kita ni punya hubungan yang baik dengan sesama manusia, sesama kita ni, insya-Allah ia akan sedikit sebanyak membantu yang muraqabah itu. Dari sudut sifat, okey, mungkin dari sudut ihsan kita ni dengan manusia, mungkin dari sudut sifat akhlak mulia kita ni dengan manusia itu tadi, macam tu. Jadi akan membantulah juga dalam hal-hal muraqabah, dan akhirnya sedikit sebanyak akan bantu juga sifat khauf kita ni. Okey, berbalik kepada, saya cuba kaitkan sedikit dengan kalau misalnya perhubungan tadi dengan manusia. Okey, andai kata kita ni mempunyai satu niat, satu niat yang mungkin kurang baik, kurang bagus, niat jahat mungkin. Jadi kalau ada muraqabah, jadi niat itu terhalang dan niat akan berlaku macam tu. Jadi di sana kita ni punya hubung kait muraqabah itu. Dan untuk mewasatiyahkan mewasatiyahkan kita ni punya muraqabah dan Allah tu mungkin agak sukar sedikit, tapi yang penting kita ni jaga hubungan kita ni dengan sesama manusia. Betul. Dan apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah ya. Begitulah apabila kita ni macam ada niat jahat ingin kita lakukan kepada manusia yang lain, sesama lain. Walaupun kadang-kadang orang tersebut tidak mengetahui sebenarnya, tetapi perlu kita diingat bahawa untuk diri sendiri sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Jadi mungkin dengan cara yang demikian terbatallah niat untuk melakukan kejahatan tersebut, insya-Allah. Mudah-mudahan Baik. Mungkin untuk akhirnya juga kita serahkan kepada doktor untuk membuat kesimpulan tajuk kita pada pagi ini. Baik, memiliki sifat muraqabah, iaitu sentiasa mengawasi, sentiasa merasa diri kita ini sedang diawasi, diamati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dapat mempertingkatkan ketakwaan kita ni dan keimanan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan muraqabah ini juga merupakan kunci penyelamat diri kita ni, jiwa kita ni daripada melakukan sebarang dosa. Meskipun sebenarnya kita ni memang biasa terdedah dengan dosa kecil macam tu, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian ilmu mengenai muraqabah ni, semua orang mungkin boleh berusaha sebaik mungkin untuk membina muraqabah itu di dalam diri sendiri, insya-Allah. Amin, insya-Allah ya. Baik, saya percaya daripada tajuk muraqabah nafs ini ada beberapa perkara yang boleh saja timbul mungkin boleh kita ni bincangkan di masa akan datang, 2 minggu dari sekarang lagi ni, insya-Allah Dr. Hajah ya. Dan perkara lain yang saya rasa cukup menarik ni, kifarah. Kifarah itu ada dalam Islam, tetapi ada sebagian kita ni yang menyebutnya sebagai karma. Apa kedudukan karma, apa kedudukan kifarah sebenarnya? Mungkin kita ni boleh bincangkan nanti dalam segmen Elite Rohaniah ni nanti, Dr. Hajah ya. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.